Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an, walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hendaklah kita ketahui bahawasanya sahnya keislaman seseorang itu bukan semata-mata dengan dua kalimah syahadah yang diucapkannya di lisannya, yakni di lidahnya, akan tetapi sahnya keislaman seseorang itu dengan imannya, tasdiq fi qalbi, yang dibenarkan dalam hatinya, dalam jiwanya secara jazam, maksudnya tetap, tidak berubah-ubah. Bahkan dia sudah aqaid atau ilmu usuluddin, ilmu aqidatul Islam. Seseorang dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana sahnya imannya itu. Manakala ada seseorang yang salat, yang puasa, haji, umrah, zakat dan sebahagian daripada perkara-perkara yang diperintah oleh Allah untuk mereka laksanakannya, tetapi tidak melayakkan mereka masuk ke dalam syurga disebabkan iman yang tidak sah. Apabila iman itu tidak sah, maka segala ibadah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ijma' telah disepakati oleh seluruh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seseorang tidak akan masuk syurga melainkan dengan imannya. Seseorang tidak akan masuk syurga melainkan sahnya imannya, dan bukan kerana keislamannya semata-mata, tapi dilihat imannya itu dengan iman yang sah. Ramai di antara umat Islam mengakui mereka Islam dan imannya sah, tapi bertentangan imannya itu daripada apa yang telah difatwakan oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seseorang itu dikatakan beriman tak kala mana apabila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengakui pada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, pada sifat wajibnya, mustahilnya, harusnya. Itu tergandung juga pada syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan sahnya iman seseorang dengan syahadahnya yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tak kala mengakui, beriman dengan iman yang jazam bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah bersama dengan sifat wajib yang ada padanya, sidik, fatanah, amanah, tabligh, dan menolak sifat yang mustahil padanya, bahkan menafikan sifat-sifat tersebut. Antaranya dia berdusta, antaranya dia khianat, antaranya dia menutup, menyembunyikan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya dia bersifat jahil. Apabila ada ini, maka sahlah imannya. Dan sahnya iman seseorang, maka sahlah juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikirnya diberi pahala, bacaan Qurannya diberi pahala, salatnya diberi pahala, bahkan diberi keampunan dosa atau ibadahnya itu. Tetapi apabila seseorang itu hanya mengakui di Islam dan rasanya imannya itu iman yang sahih, yang sah, akan tetapi bertentangan di sudah aqidatul Islam tanpa disedarinya, maka zikirnya, salatnya, ibadahnya tidak menyebabkan dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang membiarkan untuk
tidak mahu mempelajari babnya iman sehingga mengetahui sahnya imannya, maka dia telah melakukan salah satu pada dosa yang terbesar dalam kehidupannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis sahih Muslim, yang menjadi hujjah aqaid, dia sudah aqidatul Islam, bahwasanya seseorang tidak akan masuk syurga mereka adalah iman yang sahih, iman yang sah. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, keagungannya, kehebatannya. La tadkhuluna al-jannah, tidaklah kamu sekalian ini masuk ke dalam syurga hatta tu'minu, sehinggalah kamu terlebih dahulu beriman. Dan maksud iman di sini adalah iman yang pasti, iman yang diterima, iman yang sahih. Pembelajaran iman bukan melalui kita belajar lalu kita menggalinya, tetapi melalui ulama yang menyampaikannya kepada kita. Disebabkan di sudut ilmu pengetahuan, orang seperti mana kita menerima ilmu secara tafsili, mudah, ringkas, agar kita tidak rasa berat dengan ilmu yang kita terima, maka hukumnya fardu ain. Manakala bagi sebahagian di antara umat Islam, bagi mereka itu fardu kifayah, seperti mana para alim ulama untuk mengetahui secara tafsili lebih dalam, lebih halus, dengan hujahnya, dengan dalilnya. Akan tapi kemudian mereka juga menerangkannya, mengajarkannya kepada kita. Ibadah seseorang tidak sah sehinggalah sahnya juga iman. Dan ibadah seseorang itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya di dalam hatinya tidak menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Apa buktinya wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi, di antara keduanya semua makhluk. Lalu sewaktu kita beribadah kepada Allah, merasai alam ini milik dia, kita sedang menghadapnya, lalu mengagungkannya, muliakannya. Rasailah bahwasanya kita sedang berpijak yang mana ini semua dia punya. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana juga dalil pada lidah kita. Lidah kita dapat berbicara. Lalu siapa yang mengajar untuk berbicara? Perbicaraan manusia bukan satu yang diwarisi. Lidah manusia bukan diwarisi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengajar untuk kita dapat berbicara. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Khalaqal insan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, 'allamahu al-bayan. Lalu kita dapat berbicara. Walaupun dengan banyak bahasa sekalipun, usulnya kita dapat berbicara. Maka ini membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sewaktu kita beribadah kepada Allah, jiwa kita, hati kita mesti merasai wujudnya Allah, dan menolak dan menafikan Allah Subhanahu wa taala ini ia wujud, tetapi dia juga adama. Adama maksudnya tidak pernah wujud. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dia yakin Allah wujud, tetapi tidak menolak pada mustahilnya Allah Subhanahu wa taala yang pernah tidak wujud, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah, maka imannya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala wujud, itu wajib pada Allah, sifat wajib. Sifat mustahil pada Allah Subhanahu wa taala adama, maksudnya dia pernah tidak wujud, tidak. Mereka Allah Subhanahu wa taala al-haq, hakikatnya wujud. Dia tidak mewujudkan dirinya, dia tidak mengadakan dirinya, tapi dia telah ada. Jadi wujud itu ada. Jadi kita mempelajari bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil pada Allah. Mustahil pada Allah Subhanahu wa taala pernah tidak wujud.
lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan merasai qidamnya. Sifat qidam Allah Subhanahu wa taala sifat wajib pada Allah, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala ini disifati dengan sifat yang baharu, yakni maksudnya adalah adanya permulaan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Baqa, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia saja yang kekal, wujud, tidak ada permulaan, dia kekal, maknanya tidak ada kesudahan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajar kita apabila kita boleh berbicara, menunjukkan Allah yang mengajar kita berbicara, Al-Haq mengajar kita, lalu kita perlu menghadap Al-Haq tadi. Lidah yang boleh membaca, taklah kita ketahui bahawasanya yang memberi kemampuan untuk membaca adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita membaca kembali balik pada dia yang wujud, yang telah memberi kemampuan bagi kita untuk membaca. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas zatnya, lalu dia kaitkan dengan langit dan juga bumi yang dia cipta. Dialah zat yang menciptakan langit dan juga bumi. Dia bersumpah, wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqq, sesungguhnya dia saja al-haq. Al-haq menunjukkan dia saja yang wujud, yang ada. Mithla ma annakum tantiqun, seperti mana kamu sendiri boleh berbicara. Lalu bagaimana kamu berbicara kerana wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan sehingga kamu boleh berbicara. Lalu apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain melainkan bermunajat pada dia yang ada tadi. Jangan bermunajat atas diri kita kembali. Ada seseorang berdoa, dia memandang dirinya atas doa. Seseorang bermunajat, dia memandang diri dia atas munajatnya. Sedangkan yang rukun dalam munajat adalah meninggalkan dirinya, tetapi dia melihatnya Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya. Kosongkan hatinya pada segala sesuatu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melihat makhluk yang kita dapat, benda yang kita dapat, lalu alhamdulillah tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah sampai pada yang kita dapat. Maka itu bukan rukun yang cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah adalah hati kita kosong melainkan kita memuji Allah dalam hati kita, dalam akal kita, yang wajib kita terima wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qidam Allah Subhanahu wa taala yang wajib padanya qidam. Maksudnya adalah qadim lagi azali. Dia terdahulu telah ada, tidak ada permulaan. Huwal awwal wal akhir. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang sedia ada tanpa ada permulaan, wal akhir, dan tidak ada akhirnya. Lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beranggapan Allah Subhanahu wa taala juga bergerak dengan masa, ada mula ada akhir. Jangan kita kaitkan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini pun di dunia seperti mana kita di dunia. Jangan kita kaitkan Allah Subhanahu wa taala dalam masa, dengan satu masa dengan kita. Dan dia tidak terikat dengan masa, dia tidak terikat dengan abad, dengan zaman, dia tidak terikat dengan siang dan malam. Dia tidak terikat dengan makhluk-makhluk dia. Dia telah terdahulu, ada tanpanya, ada awal dan tanpa adanya akhir. Dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sifat demikian, ini sifat salbiyah namanya, makna menafikan Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan sifat qidam tadi. Suatu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala juga rasai bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal, kita adalah yang fana. Hanya sementara Allah takdirkan kita sedang ada nyawa. Satu hari nanti kita akan dibinasakan oleh Allah seperti mana dia menghendaki membinasakan langit dan bumi, bahkan alam ini, kecuali dia mahu mengekalkan sebahagian pada makhluknya atas kehendaknya, atas kudrahnya, atas iradahnya.
Mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengekalkan atas kehendaknya syurga, neraka, arash, qalam, ruh. Itu yang disebut oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bersama ada dalilnya, ada hujah di kalangan ulama kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala itu baqa, dia kekal. Allah Subhanahu wa taala pada qudrah wal iradahnya maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil dia bersifat lemah. Iradah dia berkehendak. Mustahil kata Allah dia membenci, dia menolak. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah memilihnya syurga dan neraka itu kekal, itu atas kehendaknya dan bukan atas kebenciannya dan kemurkaannya. Kemurkaan itu hanya disifati kepada ahli neraka dengan siksaan azabnya. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan akan murkanya dengan neraka itu sendiri. Kerana neraka itu adalah makhluk. Murka Allah adalah sebahagian pada sifatnya, seperti mana juga rahmatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka ini disebut oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya adalah baqa aradi. Baqa aradi, yang dikekalkan oleh Allah, arad, yang kemudiannya Allah Tuhan kita baqa hakiki. Dalam sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diizinkan menghadap baqa hakiki, tidak diizinkan untuk menghadap baqa aradi tadi. Tidak diizinkan. Merasai dia, tapi itu yang matlamat yang kita mahu tidak boleh. Kerana amalah matlamat dalam ibadah kita adalah Allah yang baqa hakiki itu. Kullu man 'alaiha fan, semua sekali yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, yang kekal abadi selama-lamanya, yang memang telah ada dan kekal, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Lalu sebab itu kita beribadah kepada Allah, rasai kemuliaan dia sebab dia kekal. Suatu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala juga, hendaklah kita ketahui bahawasanya kita menghadap Tuhan yang tidak ada kaitan dengan sebuah gambaran, tidak ada kaitan dengan jauhar, dengan arat, dengan jisim, dengan juzu. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kaitkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas satu tempat, sama ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Jangan dikaitkan demikian. Jangan dikaitkan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Jangan dikaitkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Jangan kaitkan Allah Subhanahu wa taala di atas kemudian dia turun. Jangan kaitkan itu. Barang siapa mengkaitkan begitu, imannya tidak sah, disebabkan sifat wajib bagi Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis, kesalahan Allah Subhanahu wa taala pada segala makhluk yang dicipta. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', dia tidak boleh diumpamakan dengan sesuatu. Sesuatu itu syai' yang dicipta. Walaupun sebesar zarah, tidak boleh dikatakan Allah ada bentuk, cuma bentuknya tidak sama dengan makhluk. Itu juga kesalahan dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana bentuk itu bersifat dengan sifat baharu. Bentuk adalah sifat baharu. Warna-warni itu baharu, di atas di bawah itu baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, Allah telah ada dan tidak ada siapa dengan dia. Setelah dia cipta tempat sekalipun, dia tetap dalam keadaan dia yang wujud, tidak ada kaitan. Lepas dia cipta tempat, maka dia nak duduk di tempat itu. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kita sedang menghadap Allah yang Maha Kaya, yang tak berhajat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia tak berhajat dengan kita, dia tak berhajat dengan makhluk yang dicipta. Sebab Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsihi, dia dengan diri yang sendiri, keadaan dia bersendirian.
tidak ada kaitannya memerlukan bantuan makhluknya. Lalu suatu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, rasai kita ini fakir, kita makhluk hamba-Nya yang lemah. Sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, yang kita kena rasai, dia tidak mahu solat kita, dia hanya perintah. Tapi kesan akan solat itu adalah untuk kita, pahalanya, keampunannya, bukan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa, semua ibadah yang kita laksanakan itu semua adalah untuk kita kembali. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Dia tidak berhajat dengan apa-apa pun, termasuk dengan zikir yang kita baca. Dia hanya perintah zikir. Dia perintah selawat. Tapi dia tidak berhajat dengan itu semua daripada kita, sebab dia maha kaya. Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia maha kaya atas segala, atas alam ni. Maka dia tak berhajat dengan apa-apa buat alam ni. Lalu suatu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, rasai itu. Jangan kita rasai Allah memerlukan solatku, Allah memerlukan zikirku. Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita solat. Wa aqimus salata li dzikri, dirikan solat untuk ingatku. Kamu solat ingat aku beri pahala. Aku ampunkan dosa kamu. Tapi aku tidak berhajat dengan solat kamu. Sama ada orang solat atau tidak, Allah tak berhajat atas kedua-duanya. Orang yang tak solat pun Allah tidak berhajat padanya. Baik para nabi, baik para rasul, baik para wali, minan nabiyyin siddiqi wa syuhada'i wa salihin, Allah tidak bergantung ataupun memerlukan itu semua. Tak memerlukan amal itu semua. Dia maha kaya. Itu yang dikaitkan qiyamuhu bin nafsi. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itu. Lalu sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, rasailah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah, lalu laksanakan perintah. Tapi dia tidak berhajat kerana dia maha kaya. Maha kaya adalah terlalu hebatnya Allah, maha agungnya Allah, kerana dia memiliki seluruhnya. Walaupun dia memiliki seluruhnya, dia pun tak berhajat dengan apa-apa yang dia ada, yang dia cipta. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kita menghadap Allah, rasai itu. Lalu suatu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala juga, jangan sampai di dalam hati kita ini adanya sesuatu lalu dikaitkan dengan Allah dalam sesuatu itu. Sebab kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikrar kita, dia wahid, dia ahad, dia maha esa, dia maha tunggal, dan tidak ada kaitan berbilang-bilang. Tidak ada kaitan, ada sifat yang menyifati sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang Yahudi, seperti mana orang Nasrani, apabila mereka mengatakan mereka beribadah tapi mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah sekian, ada rupa, ada bentuk, dia ada anak. Tak sembah dia, boleh sembah anak dia. Mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita mesti menghadap dengan dia, wahdaniyah ya Allah. Sifat dia yang maha esa, yang tidak ada kaitan berbilang-bilang. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad, dia sajalah yang maha esa. Maknanya dia tidak berbilang-bilang. Nak kata satu pun bukan. Tapi bagaimana nak memahami kalau tak sebut satu? Orang awam susah nak memahami wahdaniyah. Lalu akhirnya ulama mutaakhirin kata Allah tu satu. One God. Itu penceramah tu dekat belah barat sana. One God. Dia sudah akidatul Islam, one itu, satu itu angka. Allah tidak wujud dengan angka. Dia bukan wujud zero, satu, zero, one. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah ada, itu wahdaniyah. Jadi menafikan Allah Subhanahu Wa Taala benar tak ada, itu kembali pada Allah. Wujud qidam, azali, telah ada tanpa permulaan, telah ada tanpa akhiran, pengakhiran, hujung. Seperti mana alam ini bermula kerana Allah mulai, dia berakhir kerana Allah akhirkan.
Kita pun termasuk ada bermula ada berakhir, tetapi tidak pada Allah. Dia yang mengawalkan, dia mengakhirkan. Seperti mana dia mematikan, dia menghidupkan. Lalu sewaktu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, semua ibadah termasuk zikrullah kita, tilawatul Quran kita, maka hendaklah rasai bahawa kita sedang menghadap dia dengan sifat wahdaniyah. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang bertentangan dengan wahdaniyah. Jangan hadirkan sesuatu sifat lalu dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Suatu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sama sekali. Tidak boleh disamakan sifatnya makhluk dengan sifatnya Allah. Itu telah disepakati di sudut aqidatul Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau sekiranya dekat langit, dekat bumi ini ada Tuhan selain pada Allah, la fasadata, sungguh akan binasa. Lalu kita lihat, adakah langit binasa sekarang ini? Bahkan di dulu pun tak binasa. Adakah bumi atau alam ini binasa? Daripada dulu tidak binasa. Sejak mula Allah menciptakannya. Mana menunjukkan bahawasanya memang tidak ada Tuhan lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sinilah suatu kita menghadap Allah. Aku sedang menghadap Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Seperti mana kita membaca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, kata ulama, boleh diterjemahkan demikian, bahawasanya aku tidak sembah melainkan hanya Allah dengan sifat wahdaniyahnya yang Maha Esa. Itu pun ijmali. Ijmali ni ringkas. Kalau masuk tafsili, takut kita tak selesai. Tapi dengan tafsili secara lebih mendalamlah, kita lebih mengenal ya Allah dan mengenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, kita barulah kenal Allah Subhanahu wa taala. Kaedah itu begitu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal nak kenal yang agama adalah mengenal ya Allah. Dia sudah aqidatul Islam, mustahil kita boleh terus mengenal Allah. Lalu Allah perintah kita mengikut Nabi, ikut agama. Fattabi'u millata Ibrahim. Ikut agama Nabi Ibrahim, maknanya dia Islam, dia tidak musyrik ke Allah. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita kenal, Nabi Ibrahim pun kenal yang sama. Pada sifat-sifatnya, pada namanya, pada perbuatannya. Lalu diambil oleh Rasulullah menyampaikan yang sama. Fattabi'u millata, agama. Kerana mustahil terus kita nak ikut Allah tanpa agama. Adakah seseorang dikatakan sah iman dan Islam kalau dia tak perlu Islam, tak perlu agama, tapi dia ada Allah? Tak, dia kafir. Siapa kata dia Islam? Pluto, Aristotle, dia berpegang Tuhan tu ada wujud. Dan dia tak kata berbilang-bilang. Itu falsafah dia. Tapi soalannya, adakah dia telah Islam kerana kata-katanya itu? Tidak, dia tetap kafir, dia syirik kepada Allah kerana diperintah mengikut para Nabi Rasul juga. Dia perlu Islam juga. Itu falsafah Pluto dengan Aristotle. Dia mengakui alam ada pencipta. Kalau bahasa mudah nak faham, ciptanya hanya satu, tak ada yang lain. Cuma soalannya, adakah dia Islam dan beriman dengan kenyataan falsafahnya itu? Tidak. Begitu juga orang Islam hari ini, kalau dia kata saya tidak memerlukan Islam, saya cukup memerlukan Allah. Tidak, dia sedang kafir waktu itu. Dia perlukan agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Apakah dia tidak baca Quran? Apakah dia tidak pernah belajar dengan ulama-ulama? Adakah dia pernah melihat Rasulullah hidup tanpa agama? Apa yang dibawa oleh Rasul? Agama Islam. Lalu bagaimana dia boleh ada kenyataan begitu walaupun seorang profesor dia? Seorang profesor harus bicara demikian. Sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita perlu rasai juga bahawasanya kita sedang menghadap Dia yang Maha berkuasa.
Rasailah maha kuasa Allah. Walaupun terjemahan berkuasa bukan mudah untuk kita faham maha berkuasa. Bila disebut kuasa, berkuasa, nanti kita fikir dengan tentera itu, negara ini, kekuatan itu, kekuatan ini. Diberi contoh duniawi, makhluki. Adalah sebenarnya maksud berkuasa di sini adalah merasai bahawasanya kita tidak akan nak memandang yang lain dah. Lawan kepada maha berkuasa Allah adalah lemah. Lalu mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang lemah. Tetapi yang sifat yang lemah itu ada pada kita dan makhluk seluruhnya. Seluruhnya. Sebab itu ada Allah Subhanahu wa taala rasai bahawa Allah menghidupkan kita dan dia mematikan kita dengan kuasa kudrahnya. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah berkuasa menetapkan takdir buat kamu sehingga kamu mati di antara kamu. Mana kematian itu dinisbahkan takdir Allah, bukannya tak di tangan manusia. Ajal itu di tangan aku, nyawa engkau di tangan aku ni. Itu ada satu perkara yang salah di sudut aqaid akidah Sunnah wal Jamaah. Adakah dia Tuhan sehingga mengatakan nyawa itu dalam genggaman dia? Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bersifat dengan sifat masbuqin, lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang lemah. Mustahil. Dan sebab itu ada Allah Subhanahu wa taala rasai dia maha hebat. Dia yang takdirkan kehidupan kita dan diperintah dengan usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar dia cipta kita, dia buat takdir kat kita. Perjalanan kita semua dengan takdirnya, tetapi dengan kasih sayangnya, dengan usaha dan ikhtiar. Kita tidak bergantung semata-mata dengan takdir. Itulah aku, kalau ada makan ada lah, tak ada tahanlah. Itu dia salah di sudut akidah Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang bahawa takdir tetap takdir telah ditentukan oleh Allah, tapi kita masih usaha dan juga ikhtiar dalam takdir tersebut. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Manakala akidahnya selain pada Ahli Sunnah wal Jamaah seperti mana Qadariyah, dia sebagian pada Mu'tazilah. Dia kata Allah Subhanahu wa taala betullah cipta takdir, tapi yang tentukan takdir kita. Bila kita dah tentukan takdir, Allah tak berkuasa nak tetapkan apa lagi. Kalau saya nak makan, saya pilih nak makan, Allah tak berkuasa untuk tahan saya nak makan. Ini adalah akidahnya Qadariyah sebagai pada Mu'tazilah. Tetapi alangkah sedihnya ada seorang doktor ahli pakar motivasi pun berbicara demikian. Sedih kita mendengarnya. Dia pakar motivasi, dia bagi contoh, Allah takdirkan saya nak minum, nak makan, saya pilih nak makan, tapi Allah dah tak boleh tahan saya nak makan. Perkataan tidak boleh tahan menunjukkan Allah bersifat lemah, tak boleh buat apa. Pakar motivasi, tak boleh sebut nama lah, nanti saya kena panggil mana-mana. Kena panggil nak pergi semua, naik terak sama-sama. Itu seorang-seorang mana boleh. See you ikut, dia kata. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajar kita demikian. Dan jangan sampai akidah kita dengan akidahnya Jabariyah. Mereka kata bahawasanya takdir itu ikut tanpa usaha dan ikhtiar. Qadariyah tadi ada dah usaha, ada dah ikhtiar, tapi tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala dah. Kalau dah dapat ikhtiarnya, usaha. Jabariyah serah pula pada takdir tanpa usaha. Kalau sekiranya seseorang hari itu dia rasa dia tak mau puasa, jangan salahkan dia, dah takdir Tuhan dia tak mau puasa gitu. Nak salah macam mana, dah Tuhan Allah dah takdirkan dia memang tak jadi orang tak puasa gitu. Itu nama apa? Jabariyah. Ini kesalahan dia sudah akidah dan sudah wajah mereka tak bangun untuk berusaha. Kalau begitu Allah perintah doa,
tentu mereka tak doa, sebab doa salah satu usaha dan ikhtiar. Bangun mencari nafkah itu usaha dan ikhtiar. Lalu tak tahulah orang ni hidup macam mana. Tunggu saja, ada rezeki ke? Nak tunggu orang hantar makanan ke? Ini masalah ahli Zulhaqidah. Ada sunnah wal jamaah yang betulnya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang tadi bertentangan. Allah takdirkan kita atas kuasa dia, atas kehendaknya, iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu qul fayakun. Mudah bagi Allah nak menentukan apa yang dia nak atas kehendaknya. Lalu dia menghendaki ini rezeki kita, dia menghendaki atas usaha kita, ini yang diberi. Kita beriman dengan takdir baik ataupun buruk yang telah diuji oleh Allah kepada kita. Sebab dalam Quran Allah kata, baik pun ujian, buruk pun ujian. Kita dalam keadaan sihat pun ujian, dalam keadaan sakit pun ujian. Maksudnya di sudut ibadah, sewaktu kita sihat, betul makrifah kita kepada Allah, pahala berjalan je. Kita tidur, pahala berjalan. Sebab betul iman kita dengan iman yang sah. Kita pun sakit, bertambah lagi. Bila seseorang tu sakit, dia akan menahannya, dia sabar dengan ujian. Bertambah iman, bertambah pahala, gugur lagi dosa. Ini ciri-ciri orang beriman dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Maka suatu menghadap Allah jangan kita kaitkan Allah tak boleh buat apa-apa. Allah tak berkuasa, mana tak mampu untuk bertindak, tak mampu untuk mengubah. Jangan kaitkan begitu. Atas diri kita, sesama kita, ya ada syarat-syarat, ikut syarat ni. Kalau tak ikut memang tak boleh. Tak ada bukti bicara dah. Ikut syarat undang-undang tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam takdir dan ilmunya tidak begitu. Sebab takdir Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kalau di ujung negeri sana adanya wabak, ataupun sebelah sana negeri ni ada wabak, itu satu takdir kat sana. Sini belum kena wabak, takdir di sini. Lalu Rasulullah mengajar, jangan kamu masuk tempat yang kena wabak, takdir dah ada wabak di sana. Kerana takdir Allah juga menyebabkan kesan atas takdir adalah orang yang masuk nanti berjangkit, dia keluar pergi balik kampung dia, jangkit ke orang kampung dia pula. Lalu Rasulullah memahami takdir, Umar memahami takdir. Bila dia sampai ke Syam, Sayyidina Umar, lalu dia tak pergi ke negeri itu disebabkan orang di situ bagi tahu, ya Umar, kami sedang diuji dengan wabak. Sayyidina Umar pun tak jadi nak masuk. Ada seorang sahabat Rasulullah, saya lupa nama dia. Ya Umar, kau takut pada takdir Allah? Ya Umar, aku nak masuk. Sayyidina Umar kata, aku tidak takut pada takdir Allah. Aku lari pada takdir dia, kepada takdir lain. Itu takdirnya ujian dengan wabak. Kawasan ni takdir belum ada wabak. Aku duduk kat sini. Sahabat Rasulullah SAW memberanikan diri, dia masuk. Apa yang berlaku atas dia, lalu dia mati kerana wabak tadi. Sahabat Rasulullah mati kerana wabak tadi. Adakah dia melawan Rasul? Tidak. Dia memahami takdir, cuma baginya itu yang dia faham. Jadi Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain tak masuk, maka mereka tak pun mati. Yang masuk mati. Jadi sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, rasai ini semua. Kita tidak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini takdirnya Allah telah tetapkan buat kita untuk berdiri di hadapannya. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala dah menetapkan kita berdiri di hadapannya, usaha dan ikhtiar untuk menghadapnya dengan hati dan jiwa kita, dengan ilmu kita dan iman kita. Dan sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, rasai dia Maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahadah. Dunia ke akhirat ke barzakh ke, dia Maha mengetahui seluruh. Wallahu alimun bidzati sudur. Kita dok baca apa yang kita bayangkan, itu semua daripada Allah dan dia Maha mengetahui. Dia yang cipta. Tapi dia tak mau, jangan membayangkan selain pada, jangan membayangkan dia.
jangan membayangkan ataupun mengkaitkan yang bukan solat. Dia tak mau, walaupun dia cipta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah juga menciptakan perbuatan dan apa saja yang kamu lintaskan dalam akal kamu, dalam hati kamu. Mustahil dia tak cipta. Mustahil sesuatu yang kita lintas Allah tak pernah adakannya. Lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kata, wallahu alimun bidzati sudur. Wahai hamba-Ku, hatimu bagaimana? Fa aina tadhhabun? Hati kamu lagi bagaimana? Fa aina tadhhabun? Kamu nak bawa lagi mana hati kamu, sedangkan kamu sedang perlu menghadap Aku. Hati kamu sedang menghadap Aku kerana wallahu alimun bidzati sudur. Hati kamu Aku tahu. Kalau Aku dah tahu, takkan kamu nak berlakon depan Aku lagi. Itu tarbiyah dah. Sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu tawakal kepada Allah. Tawakal yang sebenarnya adalah kepada yang tidak mati-mati, Allah. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah yang mana dia tidak mati-mati. Allahu la ilaha illa al-hayy, yang maha hidup. Lalu sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita, zikir kita jangan dita'alluq, bergantung pada kita, gantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tawakal, mana serah pada dia. Kita usaha ikhtiar baca, tapi yang lain-lain kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dia Rasulullah, hendaklah kamu minta tolong kepada yang hidup tak mati-mati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ada yang ini. Jangan mengkaitkan seperti mana makhluk yang mati lalu menghadap yang mati. Allah bukannya makhluk, dia sentiasa hidup. Hidupnya Allah bukan dengan nyawa, bukan dengan nafas, bukan dengan ruh, tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya, yang mana kita beriman dengan iman yang benar, tasdiq fi qalbi, yang tidak ada memisalkan Allah Subhanahu wa taala pada hidupnya Allah sepertinya makhluk. Apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan begini, maka insya-Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah, maka sah juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan hendaklah ketahui, ilmu yang saya sampaikan pada malam ini adalah saya mengambilnya rujukan daripada buku-buku sekolah kafah, sekolah rendah saja. Tengok anak kita, cucu kita buka sekolah kafah, sekolah rendah, sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat arus. Ini dalil pada naqli, ini dalil pada aqli. Duduk dalam tu saja. Jadi ilmu yang tuan-tuan puan-puan dengar hari ini yang sekolah rendah. Lalu bila kita merasa, oh susahnya nak ibadah, rasa berat pula. Tidak, ini yang sebenarnya adalah bersifat tafsiri, ringkas sahaja. Hanya saja saya mendalamkan di sini untuk pergi pada hati kita, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.